Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua? Hari ini hari Jumaat. Ceria-ceria di pagi Jumaat. Apa yang saya nak berkongsi sedikit pagi ini? Ianya adalah tentang kesilapan. Bolehkah kita sebagai manusia buat silap? Itu wajib. Kita sebagai manusia wajib buat silap. Sebab dari buat silap itulah kita belajar balik, kita baiki balik kesilapan-kesilapan yang kita buat. Sebab itulah kalau ada ramai staff-staff saya yang baru masuk di awal-awal dulu, saya selalu bagi briefing lah. Saya kata okey, bila masuk ke sini ialah satu proses belajar dan buat silap. Saya izinkan buat silap. Tidaklah kita rasa okey kau datang kena buat kerja perfect, tak. Benarkan buat silap, sebab daripada silap itulah kita sentiasa perbaiki diri kita untuk jadi lebih berjaya, lebih maju. Tak kisahlah sama ada kita berniaga ataupun kita bekerja. Ramai orang buat kesilapan. Cumanya ada yuran-yuran. Kalau istilah yang bahasa kasar sikit, yuran kebodohan. Cuba hanya elakkanlah untuk membayar yuran kebodohan yang sangat tinggi sebelum menjadi pandai. Itu yang saya selalu kongsi dengan ramai orang. Saya kata okey, kadang-kadang saya selalu cakap seorang kawan ialah satu dunia yang penuh pengalaman. Kita belajar daripada silap dia. Tetapi sebenarnya walaupun kita belajar dan kita mendengar silap orang yang keluar daripada mulut orang, tidak sama dengan kita melakukan kesilapan dan kita rasa itu silap dan kita perbaiki kesilapan itu. Macam itulah lebih kurang. Pernah berlaku dalam hidup saya lah, dalam diri saya kan. Saya di sisi lain, sebab manusia ni dia ada dua tau, satu otak kiri dan satu otak kanan. Beberapa tahun dulu saya menggunakan kedua-dua otak kiri kanan saya. Sedikit ceritanya ialah saya mula serius setelah beberapa kali gagal meniaga nasi ayam pada tahun 2004. Saya mengambil keputusan untuk serius. Ni saya di sisi lain yang mungkin ramai yang tidak tahu. Saya buat freelance dalam bidang penerbitan drama TV. Tapi sebelum tu, saya memang involved dalam program-program ni. Saya cuma di belakang tabir sebagai penulis skrip. Itu cerita saya di sisi lain. Pada tahun 2004, saya diberi peluang untuk menjadi penolong pengarah kepada kawan saya yang sedang waktu tu kita buat satu drama telemovie 90 minit. Saya pernah berada di set melihat macam mana penolong pengarah buat kerja. Tetapi melihat dan belajar tidak sama dengan membuat dan belajar. Bayangkan pada hari pertama masuk set, saya tak tahu apa yang saya nak buat. Saya tak tahu nak bagi instruction. Saya tak tahu nak susun. Dan kebetulan ada konti saya waktu tu, tak saya ingat nama dia. Dia banyak bantu saya. Okey, jadi gini. Dan abang Roy yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi penolong dia pun membanyak tunjuk ajar. Proses untuk syuting tu mengambil masa lebih kurang 7-8 hari lah. Tetapi sepanjang saya buat satu telemovie itu, sangat stres. Jadi saya rasa bodohnya aku. Kenapalah aku ambil tanggungjawab itu. Itulah silap aku. Tetapi kalau kita tak buat silap, kita tidak akan jadi pandai. Percaya atau tidak, selepas tahun 2004 sehingga tahun-tahun seterusnya, saya sangat banyak buat penolong pengarah drama-drama dan filem kepada puluhan lah director-director terkenal di Malaysia ni. Begitulah kan. Dan saya adalah salah seorang otai dulu, sehingga sebelum saya berhenti pada tahun 2018 macam itulah. Itu adalah kisah saya. Saya belajar daripada silap saya perbetulkan silap saya dan saya buat. Kenapa pula? Apa kena-mengena dengan nasi ayam? Pada tahun 2004 tu,
saya adalah freelance. Freelance bermaksud kita tidak mempunyai pendapatan bulanan. Kita dapat pendapatan daripada job-job yang kita dapat. Okay. Macam mana kita nak uruskan hidup kita? Bayangkan pada waktu tu, pada tahun 2008 sehingga 2004 sampai 2008, 1 tahun, saya rasa saya hanya bekerja lebih kurang 4 atau 5 bulan dalam masa setahun tu. Pendapatan 4-5 bulan itu yang digunakan untuk perbelanjaan setahun. Penolong pengarah bukanlah banyak sangat gaji. Waktu tu saya dapat untuk satu job RM2,500. Dan yang bestnya RM2,500 tu kekal belas-belas tahun. Bukan senang tau nak jadi orang filem. Tapi kenapa kau jadi orang filem? Kerana kau rasa kau minat untuk masuk bidang tu. Jadi apabila saya buat freelance selama 5 tahun, setiap tahun tak ada, ujung bulan tak ada duit, ujung bulan tidak mencukupi lah. Jadi sehinggalah saya mencari sesuatu, apa benda yang saya boleh buat untuk menambah pendapatan pada waktu tu. Waktu tu lah mulalah dalam kepala ni berkarya, berfikir apa benda yang boleh kita jadikan lagi sumber pendapatan. Saya terlupa ada satu benda. Sebab tu saya selalu cakap dengan ramai orang, apabila kita rasa kita nampak gajah di seberang lebih baik, tetapi kita tak nampak apa yang ada dalam tangan kita. Setelah mencari apa yang kita nak buat, sehinggalah satu ketika bahawa saya teringat balik, Di, kau pernah berniaga nasi ayam dulu kan? Nasi ayam kau dulu kan okey, kau pernah tutup berniaga nasi ayam dalam kedai yang sedang ramai orang. Jadi saya bincang dengan wife saya balik. Saya ambil keputusan pada 2008 kita bergerai di Pandan Indah. Dan itulah proses-prosesnya, dan saya sangat bersyukur dengan tindakan yang saya buat. Kesilapan dulu sebelum-sebelum ni saya berubah, dan saya daripada 2008 sehingga 2018 saya mempunyai 2 cabang pendapatan. Satu pendapatan daripada berniaga nasi ayam, dan satu lagi pendapatan daripada membuat program-program TV. Tetapi apabila kita tidak fokus kepada pekerjaan kita, dia akan jadi lain. Tuhan akan cukupkan di berniaga nasi ayam pun cukup, di filem pun cukup, tetapi dia tidak menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Saya faham benda tu, tetapi saya kena buat tindakan untuk saya survive. Dan itu yang saya buat, di mana duit daripada nasi ayam itu boleh tampung kehidupan saya, boleh buat belanja sekolah, boleh survive. Tetapi apabila saya dapat job sesekali daripada perfilman itu adalah merupakan satu bonus. Dan akhirnya berlarutan selama lebih kurang 15 tahun. Dan ramai orang tanya kan, macam mana Abang Di boleh nampak dalam cerita Pok Ya Cencode apa semua tu. Sebenarnya just nak reveal pagi ni kepada yang belum berapa kenal saya bersama Sabri Yunus beberapa tahun, banyak tahun. Pelibatan awal Abang Sabri Yunus dalam bidang filem ni dia dah lama berlakon, tetapi dia mengarah dalam 2000 lebih ke atas. Dia membuat beberapa projek awal ketika tu dia belum kenal dengan saya lah. Kemudian selepas dikenal dengan saya dan saya menjadi penolong pengarah kepada Abang Sabri Yunus, waktu itu kita ada keserasian. So selepas dia kenal saya, setiap kali dia ada job, dia kata okey dia jom, dia memberi kepercayaan kepada saya. Dan sehingga hari ini kita masih berkawan. Dan walaupun saya sudah keluar dalam bidang perfilman, dan kerana saya fokus dalam bidang makanan nasi ayam ni, kami masih berkawan hingga sekarang. Jadi kesimpulannya ialah buat silap, kita belajar daripada kesilapan untuk menjadi lebih baik. Okey, saya banyak nak cerita pasal artis, pasal gosip filem. Nak dengar tak? Tapi itu next lah. Alright, kita berkawan. Salam Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.